Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel Sejarah Santai Sejarah SPM. Kita teruskan dengan perbincangan sejarah tingkatan 5 bab 8, iaitu kita fokus kepada rukun negara. Tagline yang mudah, kita kuasai fakta mudah, santai bersama Cikgu Van Hazan dan juga Cikgu Saiful Epul. Okey, untuk permulaan, semua sedia maklum dan setiap hari Isnin kita biasa melafazkan 5 prinsip rukun negara. Jom kita sama-sama lafazkan. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan prinsip rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Baiklah, untuk fakta mudah yang kita perlu kuasai untuk hari ini, kita tanya satu soalan mudah. Mengapa wujudnya rukun negara? Mungkin anda tidak tahu. Di sini cikgu kemukakan jawapan. Mengapa wujudnya rukun negara? Ya, kerana peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Okay, untuk maklumat lanjut, kamu boleh Google nanti, type saja. Apakah peristiwa 13 Mei 1969? Baiklah, kita juga kena tahu siapakah pihak yang bertanggungjawab dalam pembentukan ideologi negara. Okay? Satu soalan yang cikgu nak tanya dulu, apakah ideologi negara kita? Okay? Jadi ideologi negara kita merujuk kepada rukun negara. Okay? Jadi siapakah pihak yang bertanggungjawab dalam membentuk ideologi negara kita? Pasti jawapannya yang bertanda merah itu, yang berwarna merah itu, iaitu Mageran. Mageran adalah akronim atau ringkasan bagi nama Majlis Gerakan Negara. Okay? Jadi itulah asal-usul rukun negara, bermula daripada berlakunya peristiwa 13 Mei dan pihak yang bertanggungjawab, pihak Mageran, mewujudkan ideologi negara kita. Soalan yang mudah. Mungkin juga soalan kebat ditanya ataupun soalan umum ditanya pada kamu. Apakah matlamat rukun negara? Okay, jadi cikgu telah gariskan ada 5 matlamat asal melibatkan rukun negara. Yang pertama, okay, untuk mudah kamu memahami, untuk menghafal fakta, sila tengok kepada perkataan yang cikgu dah warnakan dengan warna merah. Okay, yang pertama, matlamat rukun negara adalah untuk mengukuhkan perpaduan. Perpaduan siapa? Pastinya perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, supaya bersatu hati. Okey, seterusnya, matlamat yang kedua, memelihara dan mencorak hidup demokratik. Okay? Hidup demokratik bermakna setiap manusia, setiap rakyat dalam negara Malaysia mempunyai peranan, mempunyai hak, mempunyai tanggungjawab yang sama, tidak boleh ditindas. Okey, yang ketiga, apakah matlamat rukun negara? Iaitu untuk mencipta masyarakat yang adil. Adil dari aspek apa? Ya, kita kena adil dalam berkongsi kekayaan negara kita. Tidak boleh tindas menindas. Sama ada antara kaya miskin, tua muda ataupun bangsa yang berbeza. Okey. Matlamat rukun negara yang keempat pula adalah untuk melahirkan masyarakat yang liberal. Cikgu ulang, untuk melahirkan masyarakat yang liberal. Apakah maksud liberal di sini? Ya, liberal yang dimaksudkan adalah kita bebas mengamalkan agama dan adat resam serta budaya. Kita sedia maklum bahawa negara kita mempunyai pelbagai bangsa, masyarakat majmuk. Jadi orang Islam bebas mengamalkan agama Islam, orang Cina yang kebanyakannya beragama Buddha bebas mengamalkan agama Buddha, dan orang India yang kebanyakannya beragama Hindu bebas mengamalkan agama Hindu, budaya Hindu dan cara hidup India. Okey, matlamat rukun negara yang kelima iaitu mewujudkan masyarakat yang progresif. Apa itu masyarakat progresif? Okey, untuk mudahkan anak-anak murid ingat masyarakat progresif, ingat kepada kemajuan sains dan teknologi serta pengamalan nilai-nilai kerohanian bersesuaian dengan prinsip rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Baik, okay, kita teruskan. Kita nak tahu juga sejarah
rukun negara. Bila rukun negara ni diisytiharkan? Kalau kita merdeka pada 31 Ogos 1957, rukun negara diisytiharkan juga pada sambutan kemerdekaan yang bertarikh 31 Ogos, cuma tahun dia. Tahun dia 1970, iaitu selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Jadi ingat, tarikh 31 Ogos 1970 merupakan tarikh pengisytiharan rukun negara yang 5 prinsip kita baca sehingga ke hari ini. Baiklah, cikgu ingin anak-anak murid semua fikirkan, adakah anda seorang rakyat Malaysia yang akur menghayati dan mengamalkan 5 prinsip rukun negara? Okey, cuba muhasabah diri kita. Okey, macam mana nak muhasabah diri? Macam mana nak kata, cikgu, saya memang akur pada prinsip rukun negara. Cikgu, saya adalah rakyat Malaysia yang prihatin. Okey, untuk kita mengukur diri kita, adakah kita warga negara yang mengamalkan prinsip rukun negara, cikgu sediakan tips-tips yang mudah. Okey, kita tengok. Jika cikgu hanya bagi 5 pendekatan, sekiranya 5 ini kamu ada dalam diri kamu, okey, ada dalam diri kita, alhamdulillah, kita adalah rakyat Malaysia yang mengamalkan prinsip rukun negara. Okey, yang pertama, cuba tanya diri kita, selalukkah kita berdoa dan hadir ke rumah ibadat untuk aktiviti agama? Okey, jawab dalam hati. Yang kedua, sudikah kita menerima undangan yang di-Pertua Agong untuk hadir ke majlis pertabalan baginda? Kalau sudi, anda adalah pengamal prinsip rukun negara yang sejati. Okey, yang ketiga, adakah kita tahu bahawa Malaysia mempunyai perlembagaan negara yang menjadi panduan kerajaan memerintah? Kerana perlembagaan negara kita adalah dokumen rasmi sebagai tempat rujukan pemerintah di negara kita. Dan cuba tanya diri kita, adakah kita sentiasa mematuhi peraturan disiplin sekolah serta undang-undang yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa? Jika jawapan anak-anak murid adalah ya, tahniah diucapkan kerana kita telah mengamalkan, mempraktikkan 5 prinsip rukun negara. Dan soalan cikgu yang terakhir, cuba fikir, adakah kita mengikuti dan bersama-sama menyokong kempen budi bahasa budaya kita? Atau adakah kita sentiasa memberi salam bila berjumpa dengan individu yang lain? Jika jawapannya ya, tahniah sekali lagi cikgu ucapkan kerana kita dalam proses mengamalkan prinsip rukun negara. Jika masih lagi tidak lengkap, teruskan berusaha, jangan putus asa, berusaha untuk menjadi warga negara yang patriotik. Di akhir perbincangan, cikgu ulang lagi, tajuk kita hanya mudah hari ini berkaitan dengan rukun negara. Okey, apa yang penting, kita kena tahu fakta, faham cerita, kuasai kronologi, hafal kata kunci. Kata kunci yang cikgu telah senaraikan di dalam video ini adalah kata kunci yang telah diwarnakan dengan warna merah. Moga ilmu yang cikgu kongsikan walaupun sedikit tetapi boleh memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa untuk subscribe dan ulang tonton video untuk lebih memahami, lebih menghafal dan lebih tahu apa itu rukun negara, pengaruhnya, kesannya, iktibarnya kepada kita masyarakat Malaysia. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera.